الباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan beroleh kejayaan di dunia dan akhirat. Khutbah kali ini bertajuk Rasuah Suapan yang Terlaknat. Muslimin yang berbahagia, sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk mencari rezeki yang halal. Islam memberi kebebasan kepada umatnya untuk menjana harta dan kekayaan selagi mana tidak melanggar syariat Allah dan batas-batas kemanusiaan. Salah satu dari larangan Allah ialah jenayah rasuah. Tahun 2020 menyaksikan kedudukan negara Malaysia dalam indeks persepsi rasuah telah jatuh dari tangga 51 ke tangga 57, sekaligus menunjukkan peningkatan rasuah sebanyak 23%. Peningkatan ini agak membimbangkan dan sekaligus mengancam kesejahteraan negara dan keselamatan masyarakat dari pelbagai sudut. Firman Allah Subhanahu wa taala seperti yang dibacakan pada awal khutbah tadi. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan janganlah pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Rasuah merupakan kezaliman terhadap harta berupa penerimaan dan pemberian suapan atau sogokan agar sesuatu kepentingan tercapai. Suapan tersebut boleh jadi dalam bentuk penerimaan wang yang bukan hak seseorang itu untuk menerimanya, ganjaran atau apa jua yang bernilai. Kesalahan rasuah termasuk juga penyalahgunaan kuasa boleh berlaku dalam beberapa situasi seperti berikut. Yang pertama, penerimaan dan pembayaran sebagai dorongan untuk menyegerakan, meluluskan dan menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Contohnya, seorang memohon projek menghadiahkan pakej percutian ke luar negara kepada seorang pegawai kerajaan kerana telah meluluskan tender projek kepada syarikat berkenaan. Yang kedua, seseorang menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan kontrak atau kerja-kerja tender kepada ahli keluarganya. Sedangkan seorang yang berintegriti akan mengisytiharkan maklumat itu dan mengecualikan dirinya dari terlibat dalam sebarang keputusan yang berkaitan tender tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mereka yang terlibat dengan rasuah telah memilih untuk menjatuhkan maruah diri, mencalarkan kebahagiaan keluarga, menjejaskan keharmonian masyarakat dan mengancam kesejahteraan negara. Di sisi Rasulullah SAW pula, mereka adalah golongan yang terlaknat. Hadis daripada Thauban radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW ar-rashiya wal murtashiya wal ra'isha alladhi yamshi bainahuma. Rasulullah SAW melaknat pemberi rasuah, penerima rasuah dan perantara yang bersifat menghubung antara kedua-duanya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa setiap orang yang terlibat dengan rasuah, iaitu pemberi dan penerima rasuah, pengantara atau proksi bagi kedua-duanya, atau sesiapa yang sanggup menjadi keledai tunggangan jenayah rasuah ini, mereka semua dilaknat dan dikutuk. Seorang yang dilaknat sudah tentu akan jauh dari rahmat dan petunjuk Allah. Lebih hina lagi jika dia mati dalam keadaan hidupnya masih bergelumang dengan rasuah yang keji. Muslimin sekalian, kita dapat melihat kesan buruk jenayah rasuah ini dalam perkara berikut.
Yang pertama, rasuah melindungi kejahatan dan menggalakkan berlakunya jenayah secara berleluasa dalam masyarakat. Yang kedua, berlakunya kezaliman dalam tadbir urus kerana menafikan hak mereka yang benar-benar layak. Yang ketiga, kehancuran sistem keadilan dalam sesebuah negara. Rakyat akan hilang kepercayaan terhadap sistem pentadbiran dan pengurusan negara. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sifat pentingkan diri sendiri, tamak dan ingin hidup mewah dengan cara mudah menjadi pendorong utama kepada seseorang melakukan jenayah rasuah ini. Iman dan takwa tidak lagi penting baginya. Pahala dan dosa tidak dihiraukan kerana dikaburi dengan ganjaran yang banyak di samping kesenangan dunia. Faktor tekanan hidup dan kurang sabar, kelemahan dalam pengawalan diri, jahil tentang kesan rasuah terhadap institusi dan negara, kurang ketulusan dan pemantauan dalam pentadbiran sehingga mewujudkan ruang dan peluang untuk melakukan rasuah. Semua ini turut menyumbang kepada terjadinya gejala rasuah. Orang yang terlibat dengan rasuah doanya terhijab, amalan ibadatnya tidak diterima, sedekahnya tertolak, dan di akhirat kelak dia akan bangkit sebagai seorang yang muflis. Rasuah tidak akan menjadikan seseorang itu tenang. Kekayaan yang dimiliki akan menjadi beban jiwa sepanjang hayat. Ketahuilah, rezeki terlaknat, rezeki yang tiada berkat. Bayangkanlah pula anak-anak dan keluarga yang makan dari sumber dan hasil yang haram. Pengkhianatan apa yang sedang dilakukan terhadap keluarganya. Takutlah jika neraka menjadi tempat kembalinya di akhirat nanti. Hadis daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ka'ab bin Ujrah, la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatil naru awla bih." Wahai Ka'ab bin Ujrah, tidaklah daging manusia yang tumbuh dari barang yang haram kecuali nerakalah lebih utama ke atasnya. Umat Islam hendaklah mencari dan memastikan rezeki yang diperolehi adalah dari sumber yang halal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang lagi nyata bagi kamu. Bersempena munculnya tahun baru Hijrah 1443 ini, kita perlu terus tekad dan azam membina kehidupan diri, keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Marilah bersama-sama kita hindari sebarang bentuk rasuah dengan membina jati diri, keimanan, integriti dan sifat amanah yang unggul. Bersama-sama membanteras penjenayah rasuah sama ada pemberi, penerima atau pengantara dengan membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Semoga negara kita bebas dari rasuah. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita ambil penghayatan seperti berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah takut kepada azab Allah atas amalan rasuah yang terkutuk. Yang kedua, umat Islam perlu bersatu dan bekerjasama demi mengekang gejala rasuah yang keji ini. Yang ketiga, umat Islam hendaklah mengutamakan yang halal dan meninggalkan yang haram dengan serta-merta walau apa jua keadaan sekalipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Untuk itu, terimalah dengan baik saranan pihak kerajaan supaya mendaftarkan diri melalui MySejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa, berdisiplin mematuhi SOP dan tata cara amalan kebiasaan baharu untuk memerangi wabak COVID-19 demi keselamatan diri serta masyarakat. Dalam kita berhadapan dengan wabak ini, janganlah kita mengambil jalan mudah dengan memudarat dan menyakiti diri sendiri. Kita mestilah berjiwa besar, sabar dan kuat mental serta fizikal berasaskan keimanan yang mantap. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan salawat ke atas Nabi junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin. Wardallahumma 'an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwas. Innaka sami'un qaribun mujibud da'was wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'uzma an tahfaza bi 'aini 'inayatikar rabbaniyah wa bi hifdzi wiqayatikas samadaniyah. Jalalata Malikan Al-Mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibnu Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata min li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini terus sejahtera dan maju, serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan Raja kami sebagai Ketua Angkatan Islam negeri ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa meninggikan kalimah-Mu dan agama-Mu. Hindarilah kami dari kelompok dan golongan yang suka mencela, mencaci, memfitnah dan menghina agama-Mu. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui Lembaga Zakat Selangor, mewakaf dan menginfakkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala' irfa' 'anna hadzal waba'a wal bala'a wal marad wasyada'id wal mihana bi lutfika ya latif innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Luruskan saf. Samakan tumit dengan barisan belakang untuk luruskan saf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والزنا والربا والبلاء والكفى والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لا تجعلنا فتنة للناس ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهنا ربنا سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 محمد كثيرا سبحان الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا يأتي عبده ويكفر وزيلا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساك ويا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأصحابنا ولأولادنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأهلنا ولمن أحبنا وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوان الله على كل شيء قدير وأن الله قد حد بكل شيء علما اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بها شرها إنك على صراط مستقيم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والبلاء وسيء الأسقام اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا طيبا وحبا واسبابا من كل داء اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان الحمد لله الذي أعطانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله